Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bab 12 pengendalian data. Okey, kita akan lihat kepada subtopik yang pertama iaitu menukar satu perwakilan kepada perwakilan lain. Jadi kita dah belajar perwakilan ada 5 jenis. Okey. Yang pertama ialah carta pie. Okey, seperti yang kita nampak dalam slide yang saya buat ni. Okey. Yang kedua ialah carta pie. Okey, yang ketiga graf garis, yang keempat plot titik dan kelima ialah plot batang dan daun. Okey, jadi itu adalah 5 perwakilan data yang telah kita pelajari. Jadi untuk hari ini kita akan lihat bagaimana kita ingin menukarkan satu perwakilan, iaitu yang kalau kita dapat gambar dalam sini. Kalau kita dapat lihat di sini ialah carta palang. Nak tukarkan kepada perwakilan yang lain. Maksudnya perwakilan yang lain tu boleh jadi mungkin kita akan buat carta pie, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Jadi kita akan pilih yang mana sesuai untuk ditukarkan. Antara 4 yang kita telah pelajari sebelum ini. So kalau kita lihat di sini, kita baca dulu soalan. Carta palang di sebelah menunjukkan rekod purata hujan bulanan bagi Bandar Impian dari bulan Julai hingga Disember pada tahun 2015. Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran tersebut. Bila kita dapat soalan ni, apa yang kita lihat ialah kita tengok kepada maklumat pada carta palang. Dekat carta palang kita ada pada paksi X, ini adalah paksi X. Dan ini ialah paksi Y. Paksi Y dan paksi X. So kita lihat kepada paksi X ni, ini adalah bulan. Ini adalah bulan dan paksi Y ialah purata hujan. Purata hujan ni biasanya memang cikgu dah kata paksi Y biasanya nombor. Paksi X tu dia bergantung kepada dia punya bergantung kepada apa yang dia nak sampaikan dekat sini. Jadi sini bulan. Jadi apa yang sesuai, perwakilan mana yang sesuai untuk kita gunakan. Bila kita belajar, kita ada, ni kita dah guna. So, perwakilan lain dekat sini. Kita ada carta pie. Kemudian kita ada graf garis. Kita ada plot titik. Dan akhir sekali ialah plot batang dan daun. Inilah perwakilan lain. Perwakilan lain. So inilah dia perwakilan dia. Jadi perwakilan mana yang sesuai, kita tengok kepada maklumat pada graf. Bila bulan, yang sesuai untuk kita guna ialah graf garis. Sebab kita kena tengok balik kepada tujuan graf itu. Macam carta pie, apa fungsi carta pie ialah untuk menunjukkan keseluruhan maklumat. Itu adalah carta pie. Kalau untuk graf garis adalah satu graf yang melibatkan tempoh masa. So, jadi kita tengok dekat sini, ini bulan. So, bulan dikategorikan sebagai masa, tempoh masa. Jadi, yang paling sesuai adalah graf garis. Jadi kita kena lukis graf garis. So macam nak lukis graf garis? Dekat sini sama juga, paksi yang sama, X dengan Y, cuma dia dalam bentuk graf garis. So kita tengok dekat Julai ni, kita kena tengok dulu Julai. Jadi kita kena bina dulu paksi X dan paksi Y. So paksi X dan paksi Y. Kita kena bina dulu paksi X, paksi Y.
kemudian kat sini kita kena labelkan. So kalau kita tengok dekat sini, dia mula dengan kosong, kemudian 100, 200, 300, 400. Jadi yang saya punya ni dia agak besar sedikit. Jadi kita so kita tengok dekat sini, kita kena buat garisan. So kosong, so mulakan dengan kosong, lepas tu 100. Kata kalau kita biasa sini adalah 3 kotak, so setiap ni mesti 3 kotak lah. Kena kira. So tadi 03, so 3 kotak di sini, kita buat garisan. So 3 kotak lagi. So 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. So ini dia 3 kotak tadi. Sebab kita berpandukan kepada graf, kepada carta palang. Kemudian yang bawah ni kita ada Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Yang ini pun sama, awak kena kalau kata beza dia 3, 3 juga. So Julai, Ogos, September, Oktober. Kemudian November dan Disember. So baru kita boleh tulis. So sini adalah kosong. So sini 100. 200. 300. Dan akhir sekali ialah 400. Yang ini ialah Julai. So ni Ogos. Ni September. Ni Oktober. November. Dan Disember. So ini bulan. Yang ini adalah purata hujan. Purata hujan. Baru kita boleh plot. So kita nak plot titik, kena tahulah Julai ni purata hujan dia berapa. So kalau kita tengok pada graf dekat sini, 200, so 200. Setiap kotak ni nilai dia adalah dekat setiap kotak ni nilainya ialah 10. So 210, 220, 230. So sini ada 230. 230. Ogos 210. Kemudian September kita 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini 260. Oktober 320. November ialah 300. 300. 1, 2, 3, 4, 5. So 350. Dan akhir sekali ialah 400 bagi bulan Disember. So kita nak plotkan titik kita. So Julai ialah 230. So 200. So dekat sini beza dia ialah 3 kotak. So kita anggap satu kotak tu ialah 30. So 230. 230 kalau kita kira sepatutnya beza kat sini ialah 100. So 100 bagi 3. 100 bagi 3 maksudnya satu kotak ni 100 ni beza dia 100 bagi dengan 3 kotak. So akan dapat kat sini 30. Kita akan dapat dekat sini ialah 33.3.
Okey. Maksudnya satu kotak tu 33. Jadi kalau Julai ni 230, so 230, dia tak boleh sampai atas lah. Mungkin dekat bawah sini. Sebab satu kotak tu 33 nilai dia. Okey. Kemudian Ogos ialah 210. So 210 bawah sikit. Bawah sikit dalam ni tapi dia bawah sikit. Okey. So September ialah 260. So 260 kotak yang kedua tapi dia dekat bawah sikit lah. Okey. Kemudian Oktober. So Oktober ialah 320. Okey, di antara tengah-tengah ni. Okey, November ialah 350. So 350, sini 350. Maksudnya satu kotak 30. So dekat tengah-tengah ni lah, antara ni. Okey. Kemudian Disember ialah 400. So Disember 400. Okey, sekarang kita nak graf garis. So graf garis kena ada pembaris. Okey, so kena ada pembaris baru kita boleh baru kita boleh gariskan dia. Okey, so graf garis kat sini kita adjustkan dia, kita gerakkan. Okey. So dekat sini, okey, yang pertama sudah daripada titik pertama ke kedua, okey. Kemudian kita kena gerakkan ke atas. Okey, kena sambung garis. Okey, kemudian atas sikit. Okey, so kita kena adjust. So kita adjustkan dia. Okey. Dan okey, dan akhir sekali ialah yang atas ni. Okey. So inilah graf garis. Okey. So inilah perwakilan lain lah. So kita kena bina. So inilah perwakilan lain dan jangan lupa tulis dia punya tajuk. Okey. So tajuk ni ialah purata. Okey, tajuk dekat sini ialah purata. Kita akan tulis tajuk dia. Okey. Purata hujan bulanan bagi bandar impian. Okey. So tulis tajuk bagi ni. Okey, so inilah cara kita menukarkan perwakilan lain, okey? Dan berikan justifikasi kerana, okey, awak kena tulislah dekat sini kerana apa kita gunakan perwakilan graf garis, kerana di sini kerana okey, graf garis menunjukkan data yang menggunakan tempoh masa. Okey, tempoh masa. Okey. So ingat dia ada berkenaan dengan menggunakan tempoh masa lah. So itu cara kita nak buat. Okey. So kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, ni dia menukarkan satu perwakilan, masih lagi dalam satu topik yang sama, cuma cikgu nak
tunjukkan apa itu histogram. Okey, so apa itu histogram? Okey, so ini dah ada histogram. Okey, histogram ialah satu perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. So data terkumpul ialah data yang dikumpulkan dalam satu selang tertentu. So ini adalah contoh histogram. Okay, so kalau awak nampak dekat histogram, dia tak sama dengan carta palang. Carta palang dia ada macam ruang antara satu unit ke satu unit ataupun satu ni. Kalau kita tengok dekat histogram, okay, dia berkongsi. Nampak ni? Dia punya ni rapat. So kira itu yang dipanggilkan sebagai satu selang tertentu. Dia ada selang. Sebab kita tengok 140 hingga 144. Lepas tu dia 145 hingga 149. Maksudnya dia berturutan. Nombor tu berturutan. So ini kita panggilkan selang. 140 sampai 144 itu kita panggil dia sebagai selang. Okay, ini adalah selang. Okay, selang. Okay. So kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua ialah poligon kekerapan. Okay, so ni dia poligon kekerapan. Okay, poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram itu dengan garis lurus. Okey, maksudnya kita dah lukis histogram. Kemudian kalau awak dapat lihat di sini, okey, ini adalah titik tengah. Titik tengah bagi setiap palang, okey. So bagi setiap selang, okey. So ini titik tengah dia. Ini titik tengah, titik tengah, titik tengah. Kalau nampak kat graf ni, ini titik tengah. Okey. Jadi kalau kita rujuk kepada contoh di sini, okey, inilah cara kita nak lukis poligon kekerapan. Kita akan lukis dulu histogram, kemudian cari titik tengah dan kemudian kita gariskan, okey, menggunakan pembaris garis lurus, sambungkan titik tengah bagi setiap selang. Bagi setiap selang tu kita akan sambungkan titiknya. Okey. So ini adalah berkenaan dengan histogram. Okey, yang ni saya tunjukkan ni, ini titik tengah. Okay, ini adalah titik tengah yang cikgu bulatkan ni. Ini adalah titik tengah bagi setiap selang. Selang tu apa? Selang itu adalah ini selang. Ini selang. 140 hingga 144 itu selang kita panggil dia. Okey. So ini adalah titik tengah. Okey, bila dah cari titik tengah, okey, macam mana nak cari titik tengah? Titik tengah kita akan dua selang ni, okay, 135, kita panggil dia had bawah dan had atas. Kita tambahkan dua-dua dan bahagi 2. Okay. So itu cara untuk mendapatkan titik tengah. Okay, kita tengok. Okay, kita nak tengok kepada satu topik yang terakhir, mentafsir perwakilan data. Okay, macam mana kita nak mentafsir perwakilan data? Okay, ini contoh seorang ahli botani mengkaji tinggi sebatang pokok di kawasan hutan hujan tropika. Graf garis di bawah menunjukkan tinggi pokok itu dalam tempoh 7 tahun. Okay, so ini adalah graf garis. Okay, yang nampak tak bila graf garis, sebab apa? Sebab kita akan tengok pada part CS tu dia ada tahun, maksudnya tempoh masa. Okay, jadi kita tengok pada soalan, berapakah tinggi pokok itu pada awal tempoh kajian? Okey, so berapakah tinggi pokok itu pada awal tempoh kajian? So kita tengok 2010. Okey, kita tengok pada tinggi pokok. Okey, kita ambil pembaris. Okay, so dia lebih mudah kalau kita gunakan pembaris. Okay, kita tengok pembaris kita. Okay, so berapakah tinggi awal pokok? Kita tengok pada 2010. Okay, so kita buat garisan putus-putus. Kita buat garisan putus-putus. Okay, kemudian kita sengitkan dia. Okay. Kita ingatkan dia dan kita lihat ini adalah berapa ni kita nak tengok ni. Ini adalah cara kita mentafsir data. Maksudnya kita lukiskan garisan pada atas graf yang telah diberi.
So kalau kita tengok sini 5, okay. So ini bezanya adalah 10. So satu kotak tu, okay, 10 tolak 5, so kita dapat 5, betul tak? So 5 bahagi 10 kita akan dapat 0.5. So maksudnya satu kotak tu bernilai 0.5. So kita akan lihat ada berapa kotak di sini. Okay, cikgu jelaskan sikit di sini. Okay, so kita tengok dekat sini ada berapa kotak. Okay, so sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 6 dekat sini dia titik yang ke-6 sini. Okay, di sini dia punya titik ni. Okay, 6. So dekat sini kalau ada 6 kotak, so kita akan kira 0.5 darab 6. 0.5 darab 6. Okay, so 0.5 kita akan darab dengan 6. So kita akan dapat 3.0. So maksudnya 5 tambah 3 lah. So 5 tambah 3. So kita akan dapat 8 meter. So untuk soalan A, okay, soalan A di sini jawapannya ialah 8 meter. Dia berdasarkan kepada, ataupun awak boleh tulis 5 tambahkan dengan 3, so dapat 8 meter. Okay. Okay. So yang B pula, berapakah pertambahan tinggi pokok itu dalam tempoh 7 tahun? Okay, dalam tempoh 7 tahun, kita tengok tadi pertama 8 meter. So kita tengok pada yang akhir. So 7 tahun betul tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 tahun. So kita tengok pada tahun 2016. Okay, berapa dia punya ketinggian? So 2016, okay. Kita gariskan dahulu. Okay, kita garis dah. Okay, kemudian okay, kita gariskan. Okay, kat sini. Okay, nampak garisan dia. Okay, so ini okay, jadi kita nak lihat berapa okay. Kita tengok kepada garisan dia. Okay, berapa? Okay, di sini. Okay. So kalau kita tengok di sini 15. So satu kotak tadi 0.5. Okay, sebab dia naik tu satu kotak saja. So maksudnya untuk 2016 ketinggian pokoknya ialah 15.05. Okay, 15.05. Okay, so kita nak kira. Okay, sekarang kita nak kira Okay, so untuk B. Okay, untuk B. Okay, B pertambahan pokok dia tempoh 7 tahun. So tadi 15.05. Kita akan tolakkan dengan 8. Okay, kita akan tolakkan 8. Okay, dan kita akan dapat jawapannya dah 7.05 meter. Okay, so untuk soalan C, pada tahun yang manakah tinggi pokok itu ialah 12 meter? Okay, so sekarang kita nak kena kira, kita tengok kepada part C Y, sebab kita tengok pada meter Okay, so kita jelaskan sikit di sini. So 12. So 10, okay, satu kotak ini ialah 0.5. So 2 kotak maksudnya 1 lah. Okay, 2 kotak sini 1. Okay, 1, 2. 2 kotak kecil Kemudian 1, 2. Okay, so 2. So kita nak 12. So 11, 12. So 12 adalah di atas ini 12. Jadi apa yang kita buat adalah kita letakkan pembaris. Okay, dapat tahu ini 12.
Kemudian awak gariskan sampailah kita jumpa graf. Okey. Graf tadi. Graf garis tu. Okey. Dah jumpa. Okey, lepas tu kita tengok tahun ke berapa itu. So, ni dah dia. So, sini dah dia. Tahun 2013. So, kita boleh nampak sini tahun 2013. Okay, untuk soalan C, jawapannya ialah 2013. 2013. Okay, so C jawapannya ialah tahun 2013. Okay, so untuk D, nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Okay, so inference ni, so dalam matematik pun kena buat inference. So inference apa yang kita boleh dapatkan? Lebih kepada inference ni kalau dalam sains, okay, biasanya kita adalah kesimpulan awal. Okay, tapi dekat graf ni apa inference yang kita boleh dapat? Okey, jadi inference apa yang kita boleh dapat daripada graf ni? Okey, inference sebab kesimpulan awal kan cikgu kata tadi. Okey, so kita tengok mula-mula ni dia macam naik. Okey, tapi naik dia tu tak banyak lah. Dia naik tu sikit je lah dalam antara 1 tahun tu naik tu dalam julatnya ialah antara 1 hingga 2. Okey, 1 hingga 2 lah. 1 hingga 2 meter naik dia. Okey, tapi bila kita tengok balik dekat graf dekat sini, pada tahun 2015 hingga 2016 kita tengok tiada pertumbuhan, tiada pertambahan tinggi pokok lah. Okey, jadi inference kita boleh buat kesimpulan awal, kita boleh katakan tiada pertambahan ketinggian pokok daripada tahun 2015 hingga 2016. Itu adalah cara untuk kita menulis inference. Okey. So untuk soalan D, kita akan jawab tiada pertambahan. Okey. Tiada pertambahan ketinggian pokok. Ketinggian pokok pada 2015 hingga 2016. Itulah inference. Inference ni lebih kepada kesimpulan awal yang kita boleh nampak pada graf. Okey. So E, berdasarkan trend graf garis, okey, ramalkan tinggi pokok itu pada tahun 2017. Okey, so kita nak ramalkan. Okey, bila nak ramalkan, memang kita tahu, okey, nak ramalkan bila kita nak ramalkan kita kena guna pembaris. Okey. Okey. So kita gunakan pembaris dan kita tak bolehlah buat sama, okey. Kita akan gerakkan pembaris tu macam ni. Kita sengitkan dia. Okey, kita buat garisan lurus. Okey, kita akan lukis garisan lurus dekat sini. Daripada 2016 tu, okey, ni titik 2016, kita gariskan dia. Kita gariskan dia dekat sini. Okey, kemudian tengok 2017 dekat mana 2017? Okey, 2017 kalau kita tengok kotak ni, okey. Okey, 2017 kotak dia. So dekat mana 2017? Dia mesti 10 kotak lah. Okey, so kita kena kira lah ada 10 kotak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So di sini. Okey. Jadi ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Okey, so sini ialah 2017.
2017. Okey, so kita tengok 2017. Okey, so kita garis tadi, kita buat garis lurus. Okey, kita garis tadi 2017. Okey. Kita dah garis. Okey, lepas tu kita singkatkan dia. Okey. Okey, biasanya untuk ramalan ni dia akan ada julat lah. Julat berapa. Julat pemarkahan dia. Okey. Sebab setiap orang graf dia berbeza. Itu kalau kita lukis graf. Tapi kalau macam graf yang telah diberi, biasanya jawapan dia mestilah sama. Okey, so ni dia tadi. Okey. Okey. So kalau kita tengok garisan putus-putus ni, okey. So ni tadi 15. Okey, 15.0. Okey, lepas tu 16. Kalau kita tengok dekat graf ni 16.5. Okey. 16.5. Okey, ataupun kalau awak dapat 16, okey. So, kita tengok semula. Okey, kita tengok balik semula. Sebab dia 16 atau kita tengok balik betul-betul. Sini adalah dia bukan yang garis atas, dia dekat sini. Okey, dia dekat sini. Ni dia. Okey, kita tengok balik semula. Okey. Okey. Senang sikit cikgu tunjuk. Macam ni. Dia tadi kat sini. So, kat sini adalah jawapannya. Kalau kita tengok tadi 15. So, ni 15.0, 16. Dia kena betul-betul garis lurus. Jangan sengit. Garisan tak boleh sengit. Dia kena garis lurus sahaja. Okey? Okey. Okey. So, untuk E. Jawapan untuk E. Okey, kita tengok perwakilan data tadi adalah 16. So, E jawapan dia 16. Okey, 16 meter. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Jadi nanti untuk video akan datang, cikgu akan terangkan lagi cara untuk menjawab perwakilan data. Okey, terima kasih.